Bicara Hidayah minggu ini bersama Ustaz Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi kita dalam rancangan Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda bersama saya Ustaz Anwar bin Mak Saad aka Pak Long. Apa khabar pendengar setia Labuan FM? Yang mendengar dari utara semoga sejahtera, yang mendengar dari timur moga terus makmur, yang mendengar dari selatan moga dapat keampunan, yang mendengar daripada barat moga dapat berkat. Semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmat dan barakah. Tuan-tuan yang Pak Long rindui, hari ini hari Jumaat bersamaan 12 Januari 2024. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada tahun baru, tahun 2023 baru saja 12 hari yang lalu pergi meninggalkan kita. Bak kata kumpulan Rabbani, pergi takkan pernah kembali. Yang pergi telah pun pergi, yang sedia ada perlu dijalani. Past is past, road never ending until die coming. Tuan-tuan yang Pak Long kasihi, pagi ni Pak Long nak share tentang topik bangkit bro. Bangkit. Sesuai sangat di awal tahun ni bercerita kita tentang bangkit yang mungkin masih terlena di keterujaan tahun baru. Jom bangkit bersama Pak Long. Cumanya apa kisahnya dengan bangkit ni Pak Long? Siapa yang nak dibangkitkan? Kami ni dah selesa di zon selesa ni. Sebab apa perlu bangkit lagi? Tetap kekal bersama Pak Long. Kita jumpa sebentar lagi. Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Hai Van, kenapa sejak akhir-akhir ni aku tengok kau asyik termenung je? Kau ada masalah ke? Entahlah Rash, aku macam dah tak ada semangat nak kerja lah. Lah, kenapa pula? Dulu kau lah yang paling bersemangat kan bila dapat kerja ni. Mana pergi semangat kau ni? Memanglah, itu dulu. Sekarang tak tahulah, aku dah rasa tak seronok bila apa yang kita buat semuanya tak betul. Beban kerja pula semakin bertambah. Kau kena bangkit bro. Ingat, kerja tu pun amanah kita juga. Kau bersabar sajalah Vans. Cakap tu memang mudah Rash, tapi nak buat tu yang susah. Apa kata kau dengar nasihat Pak Long aka Ustaz Anwar? Jom kita dengar sama-sama. Bagus juga tu, jomlah. Bicara Hidayah minggu ini bersama Ustaz Anwar. Kembali bersama Pak Long dalam rancangan Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda, terbitan Rafi'ah Haji Ibrahim di Labuan FM dengan kerjasama Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. Tuan-tuan, pernahkah tuan-tuan alami situasi semangat bekerja, semangat nak ikut peraturan, semangat nak sumbang tenaga, idea dan perubahan masa mula-mula dulu tuan-tuan dapat kerja? Macam sketsa perbualan tadi, kemudian tuan-tuan pun bertekad nak laksanakan. Tuan-tuan pun buatlah persiapan sebaiknya, baca deskripsi tugas, teliti my portfolio, baca garis panduan, baca akta, baca perkeliling. Supaya apa? Supaya dapat capai target yang tuan-tuan mahukan. Hari demi hari tuan-tuan berjaya menepis cabaran dan dugaan kerja dan masih kekal bertekad dengan semangat dan misi tuan-tuan. Lalu minggu ke minggu, bulan berganti bulan, tahun bertukar tahun, tuan-tuan dah mula goyang, dah mula terasa penat. Semangat bekerja ataupun sikap optimis hilang, entah pi mana pun tak tahu. Setiap kali datangnya hari Isnin, tuan-tuan rasa macam nak ambil MC, ataupun mulalah tuan-tuan bermonolog. Kalaulah setiap hari adalah hari Sabtu dan Ahad, kan best. Syoknya PKP dulu, duduk rumah saja. Tuan-tuan mula rasa putus asa, rasa moody, rasa malas, rasa rapuh, rasa negatif dan rasa tertekan. Sebab apa? Tak upaya nak meneruskan usaha dan impian dalam mencapai target tuan-tuan. Kenapa boleh jadi macam tu? Kok tak berapa nak faham. Mai Pak Long bagi contoh lain. Bila tuan-tuan pulang ke rumah daripada tempat kerja, mood tuan-tuan bergantung pada cabaran di tempat kerja tuan-tuan pada hari tersebut. Kalau ada cabaran dan cabaran tu pula kuat di tempat kerja yang memberikan pressure pada tuan-tuan, maka tuan-tuan akan balik ke rumah dalam keadaan hilang mood untuk tersenyum. Muka toya orang Penang cakap bila berhadapan isteri anak-anak. Bahkan kalau jumpa kawan sekalipun, muka monyok je, muka ketat je. Tuan-tuan okey ke? Jangan tukar frekuensi please. Pak Long tak habis cerita lagi ni. Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.
Bicara Hidayah minggu ini bersama Ustaz Anwar. Tahniah dan terima kasih Pak Long ucapkan pada semua pendengar kerana masih kekal bersama Pak Long dalam rancangan terbaik abad ini, Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Kami juga bersiaran di Facebook Labuan FM, Suara Pesisir Anda. Bantu Pak Long dengan klik like dan share agar ramai netizen kita ni turut sama dapat manfaat. Tuan-tuan, Pak Long nak bagi tahu satu perkara. Bangkit bro. Pak Long percaya situasi yang Pak Long cerita panjang lebar pada tadi, kalau pun tak sama sekurang-kurangnya 50% daripada pendengar pasti rasa dan mengalaminya. Lebih-lebih lagi yang kerja makan gaji. Tak apa tuan-tuan, akui saja. Dengan mengakui itu menandakan kita sedang melakukan sesuatu. Mungkin ada di kalangan kita yang nak sangat meluahkan apa yang disimpan dan dipendam dalam hati, tapi tak tahu nak luah pada siapa. Bila luah pula, bukan difahami, tapi disalahkan pula, dikutuk, dikata, bahkan mungkin sampai satu tahap dipulaukan. Tarik nafas dalam-dalam tuan-tuan. Tenang, tenang. Untuk menang, perlu tenang. Mai sini Pak Long pujuk. Tuan-tuan pernah tengok tak belian? Kalau tuan-tuan pernah tengok, tuan-tuan memang grade A lah. Kaya. Berlian ni, dia punya bernilai boleh bawa kepada juta-juta, bahkan ratusan juta. Tak semua orang mampu ada, apatah lagi memiliki berlian. Tapi tuan-tuan tahu tak bagaimana berlian dihasilkan? Mai Pak Long story sikit. Berlian dihasilkan oleh tekanan panas dan tekanan yang ekstrim, jauh dalam perut bumi. Ada kata 150 km, ada kata 161 km di bawah permukaan bumi. Bahkan berlian untuk jadi berlian memakan masa yang cukup lama. Bak kata kawan Pak Long, Madi, hang mati hidup semula 10 kali sekalipun Pak Long, lama lagi berlian ambil masa untuk terhasil. Tuan-tuan, sikit lagi. Bangkit berada, bangkit. Tuan-tuan, sebenarnya berlian, tuan-tuan terlalu bernilai, terlalu berharga. Sebab itulah tuan-tuan ditekan. Tuan-tuan, diduga dan diuji kesabaran tuan-tuan. Semangat tuan-tuan jelas, impian tuan-tuan pun jelas. Namun, untuk menjadikan tuan-tuan hebat, tak cukup sekadar semangat dan impian. Tuan-tuan perlu ditekan. Semakin tuan-tuan ditekan, semakin bernilai tuan-tuan. Macam berlian, macam tu juga spring. Semakin kuat tekanan pada spring, semakin jauh melantun bila dilepaskan. Itulah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, orang-orang yang ditekan macam tuan-tuan ada satu pesanan khas dari Tuhan direct kepada tuan-tuan. Tuhan kata macam ni, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ahasiban nasi an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bahasa mudah dia macam ni lah. Bro, kau rasa kau boleh claim kau beriman kah? Kau rasa kau boleh claim kau kuat kah? Kau rasa kau boleh claim hebat kah? Sedangkan kau bro, Tuhan belum test power lagi. Surah Al-Ankabut ayat 2. Tuan-tuan, apabila tuan-tuan ditimpa cabaran atau ujian, bersyukurlah. Tuhan sengaja menguji kesabaran kita. Yang pasti ada ganjarannya jika kita bersyukur. Fikir-fikirkanlah. Stay tune. Jumpa lagi. Rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terima kasih atas sokongan anda. Terus bersama Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Kembali bersiaran dalam rancangan Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda, terbitan Rafi'ah Haji Ibrahim di Labuan FM, Suara Pesisir Anda, dengan kerjasama Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Anda masih lagi bersama saya, Pak Long. Tuan-tuan, masa terlalu singkat untuk kita terus bersama. Pak Long ni banyak lagi nak kongsi, tapi apakan daya, masa terlalu cemburu pada kita semua. Bangkit bro, bangkit. Butakan mata, pekakkan telinga terhadap unsur-unsur toksik di tempat kerja. Kaki batu api, kawan makan kawan, menganjing tahap dewa, apatah lagi perbuatan-perbuatan berat sebelah yang mungkin berlaku ke atas kita. Kawan Pak Long, Amit, dia pernah pesan pada Pak Long. Dia kata, Amit kata, anggaplah dugaan, tekanan dan cabaran yang berlaku tu seperti anjing. Macam mana? Seekor menyala, yang lain turut sama menyala. Padahal yang lain tak tahu pun hujung pangkal pun. Bak kata Puan Guru Ainun Muhammad, ketak bibir, jalan terus. Kesimpulannya beginilah. Pertama, potensi kerjaya bahkan gerak kerja kita sentiasa akan tergendala jika kita asyik melayan salakan-salakan anjing di sepanjang perjalanan kita. Anjing tetaplah anjing, tutup telinga, jalan terus. Kedua, bangkit bro, bangkit.
Jadikan 2024 sebagai kekuatan baru untuk menyegarkan semula semangat kerja, iltizam serta tekad kita yang telah kita sematkan di sanubari kita. Kita adalah berlian bro yang sangat berharga di mana jua kita berada. Malahan sekecil apapun kita, berlian tetap berharga. Tuan-tuan adalah berlian. Ketiga, ingat pesan Tuhan. Tanda beriman seseorang itu diuji dan ditekan berkali-kali. Mana mungkin kita boleh klaim beriman sedangkan kita belum diuji. Jangan minta kurangkan ujian, tapi mintalah Tuhan berikan kekuatan hati. Semoga bermanfaat. Salah silap Pak Do minta ampun maaf. Terima kasih pada pendengar, pada DJ Rafiah Haji Ibrahim selaku penerbit rancangan Bicara Hidayah, kepada Ustaz Rizwan Nawawi penyelaras rancangan ini dari Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. Ingat, hidup kalau malas berfikir umpama tubuh tidak bernyawa. Akhir kata, salam sayang daripada Pak Long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan doa harian. Doa berserah diri kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asbi. Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, rukukku ini hanya untukmu. Wa bika amantu, imanku hanya untukmu. Walaka aslamtu, kepada engkau sahaja ya Allah aku serahkan segala-galanya. Khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asbi. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku dan sarafku tunduk merendah dan menghina di hadapanmu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bacalah di dalam rukuk ketika solat ataupun berdoalah ketika susah dan ketika senang. Ikuti kisah dan teladan minggu ini dalam Bicara Hidayah. Sebuah akuarium bakal dilelong. Segmen kisah dan teladan. Kali ini, satu hari seorang pensyarah sedang memberi kuliah pengurusan masa kepada mahasiswa. Dengan penuh semangat dia kata, "Okey, sekarang masa untuk kuis." Lalu dia keluarkan akuarium kosong. Semua mahasiswa kebingungan. Pensyarah tu pun mula masukkan batu-batu besar dalam akuarium. Tak peduli dengan reaksi mahasiswa, pensyarah masukkan sampai habis semua batu-batu besar. Lalu dia bertanya, "Dah penuh ke?" Semua mahasiswa jawab, "Penuh." Dia kata, "Betul ke dah penuh?" Lalu dia ambil pula batu kerikil, terus tuang dalam akuarium sambil goncang-goncang sampailah kerikil tu turun ke bawah. Pensyarah tu tanya lagi, "Sekarang dah penuh?" Mahasiswa takut nak jawab. Semua diam. Madi pun jawab, "Macam tak penuh lagi doktor." "Bagus," kata pensyarah. Kali ini dia bawa keluar pula sekampit pasir. Kemudian dia tuang lagi dalam akuarium sampai habis. Lalu pensyarah tu tanya lagi, "Sekarang dah penuh?" Kali ini semua student dah ada keberanian sikit. Semua jawab, "Penuh doktor." "Bagus," kata pensyarah. Pengajaran kisah. Akuarium tu mewakili hidup kita. Batu besar adalah perkara penting. Contohnya agama, keluarga, kesihatan, semangat kita. Kerikil tu pula gambaran kepada perkara kedua penting dalam hidup kita. Contohnya kenderaan, kerjaya, rumah. Pasir pula adalah lain-lain hal yang berlaku dalam kehidupan kita, persekitaran kita, perkara-perkara tak penting. Tuan-tuan, kalau kita tuangkan pasir dulu dalam akuarium, tuan-tuan takkan ada lagi ruang untuk tuang kerikil dan batu besar. Itulah kehidupan. Kalau kita sediakan, kita berikan, kita bazirkan masa dan tenaga untuk perkara-perkara bukan keutamaan dalam hidup kita, kita takkan ada masa dan tenaga lagi untuk perkara-perkara penting yang benar-benar ada kesan kepada diri dan hidup kita. Lalu kita akan penat dan kecewa. Utamakanlah perkara-perkara penting yang memberi kebahagiaan serta semangat kepada diri kita. Utamakan batu-batu besar dahulu. Tentukan semula keutamaan dalam hidup kita, kerana selain daripada itu hanyalah seperti pasir yang penuh namun langsung tak penting. Hidup kalau malas berfikir umpama tubuh tidak bernyawa. Fikir-fikirkanlah dan selamat bertindak.